Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh Cikgu Haris. Cikgu Haris ni mengajar di sebuah sekolah rendah di Pitas, Sabah. Tapi dia tinggal di Kota Marudu. Jadi Kota Marudu dengan Pitas memang tidak jauh, tapi kalau naik kenderaan memang agak jauh jugalah, sebab Pitas ni boleh dikatakan kawasan pedalaman. Jadi Cikgu Haris ni dari Kota Marudu untuk ke Pitas, ke sekolahnya, dia kena bertolak awal pagi dengan menaiki motorsikal. Jadi biasalah awal pagi dia biasa naik, macam biasa naik motorsikal pergi sekolah, biasa. Ya, tidak ada perasaan takut ke gangguan. Cuma pada satu hari awal pagi tu dia rasa macam tidak sedap hati. Dia kata, kenapa macam lain macam hari ni, dia cakap. Lain macam hari ni. So dia naik motor seperti biasa. Awal pagi masih gelap lagi, lebih kurang 4 pagi begitu kalau saya tidak silap, ya. Jadi Cikgu Haris ni dia naik motor. Dia beritahu isteri dia lah. Dia cakap, abang pergi dulu, dia cakap kan. Dan isteri dia bagi dia sedikit bekalan makanan lah untuk bawa ke sekolah. So dalam perjalanan, masa dia memandu, tiba-tiba dia tengok bakul tempat letak makanan di motor tu. Masa tu dia cakap masih line telefon masih kurang bagus di kawasan sana, ya. Jadi untuk menghubungi di rumah memang isterinya memang agak sukar. Dia tengok di bakulnya bekalan makanan yang diberi oleh isterinya tidak ada. Dia cakap, tadi ada di sini. Cakap, mana pula bekalan makanan ni? So masih tidak jauh daripada rumahnya. Jadi dia U-turn semula. U-turn pergi ke rumahnya semula. Sampai di rumahnya, bila dia mau naik, makanan yang sudah dibekalkan oleh isterinya ada di bakul. Dia cakap kan, tadi aku nampak tidak ada. Kenapa pula ada tiba-tiba ni? Jadi isterinya terkejut lah. Dia pulang semula. Bang, kenapa U-turn balik? Oh, hendaklah, dia cakap kan. Dia pun tak mau bagi tahu lah isterinya apa yang berlaku. Cuma dia cakap, abang mau cek. Dia cakap, sudah off ke dapur gas? Untuk cover lain lah. Okey sudah bang. Okey lah. Dia cakap, tutup pintu lah, ya. Abang itu je mencek, takut lupa. So dia pelik. Dia cakap, aku tersalah lihat ke? Dia cakap kan, makanan dan minuman yang isteri aku bekalkan ni tadi tidak ada di sini. Kenapa tiba-tiba ada? Jadi dia sudah rasa tidak sedap hati. So dia teruskan perjalanan. Dalam perjalanan biasanya kau akan dengar bunyi motor kolak. Kau akan dengar bunyi cengkerik. Kau akan dengar bunyi unggas hutan dan suasana sejuk berkabus. Ya. Jadi dia slow. Tiba-tiba suasana, bunyi cengkerik, bunyi unggas-unggas, bunyi haiwan sepanjang perjalanan semakin lama semakin hilang. Ya, sunyi. Terus sunyi secara tiba-tiba. Dia cakap, kenapa macam sekeliling aku ni tiba-tiba rasa macam sunyi kan? So dia buat dia buat tak tahu, ya. Jadi sunyi betul-betul, hanya dengar bunyi motor dia saja. Dan tiba-tiba di depannya ada satu pokok tumbang sangat besar. Dia cakap, bila pula ada pokok tumbang di depan ni, dia cakap kan. So dia takut itu taktik perompak. Dia cakap, tak boleh berhenti ni. Dia cakap, dia cuba cari alternatif lain untuk lalu daripada pokok tumbang tu lah. So ada di jalan tepi sikit, ada ruang sikit. Dia cakap, oleh kerana dia naik motor boleh lah. So dia pun lalu dari tepi tu. Bila dia lalu, dia terdengar satu bunyi macam begitu. So dia terkejut. Dia cakap, bunyi apa benda tu? Jadi dia terus saja. Dan bila dia lalu pokok tu, dia dengar sekali lagi bunyi macam begitu. Dan dia tidak puas hati. Dia break.
dia toleh belakang. Guys, bila dia toleh belakang, pokok yang dia sangka tadi pokok tumbang tu, rupa-rupanya itu bukan pokok tumbang, ya. Tapi satu makhluk yang sangat besar, dan yang melintang tu bukanlah pokok tapi tangan makhluk tersebut. Sangat besar. Dia macam tergamam. Dia cakap, apa benda ya? Besar, tinggi, hitam, dan macam kurus, sangat menyeramkan. Dia yang, apa benda ni, dia cakap kan. Di situ dia cakap jantungnya sudah macam mau tercabut, sebab dia tidak pernah alami. Ya, bulu romanya dari tangan sampai ke tengkuk, dia cakap, dia macam yang mau larikan tak, dia tenangkan dia. Dia istighfar, astagfirullah. Wah, nampak benda ni buat dek sialah. Dia pusing motornya balik, dia teruskan perjalanan. Dan bunyi yang dia dengar tu mengejar dari belakang, guys. Dan bila dia macam anak mata lah, dia toleh, benda tu mengejar dia, guys. Ya, dia nampak tangan yang macam ranting tadi tu tengah mengejar dia, dan bunyi tu tetap mengikut dia dari belakang. Dia tidak mau panik, sebab kalau panik dia boleh accident, guys. Ya, benda tu mengikut, seolah-olah benda tu betul-betul berada di belakang, dan sampai satu masa bunyi tu betul-betul di sebelah telinganya. Ya, guys, siapa nak takut, guys? Mau dia laju-laju takut accident, so dia hanya fokus perjalanan dia, istighfar. Bacalah apa yang patut dia cakap. Sampai satu masa bunyi ngek tu, ya, semakin lama semakin kecil, dan hilang. Ya, hilang. Dan bunyi cengkerik yang tidak didengar tadi semakin lama semakin dengar, dan akhirnya benda yang dia nampak tadi tu sudah hilang. Sampai di sekolah dia masih terfikir, apa benda yang aku nampak tadi tu, dia kan, dia masih blur. Dia masih yang, inilah first time dia nampak benda tu. Dan seterusnya, next day dia sudah tidak mau naik motosikal. Dia sanggup, dia cakap, naik kancil 550-nya, ya, untuk pergi ke sekolah, sebab dia takut benda tu jumpa lagi. Namun begitu, selepas tu dia sudah tidak jumpa makhluk berkenaan. Tapi dia masih ingat sehingga ke hari ini.